Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat sama-sama kita menyambung lagi pelajaran kita dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam karangan Ibn Rajab Al-Hambali. Yang mana hari ini kita masih bicarakan hadis yang ke-38 dan memanglah kitab ini perbicaraan sesuatu hadisnya panjang-panjang. Sebab dia hurai detail. Bila dia hurai detail, jadi hari ini kita masih lagi berada di hadis yang ke-38, cerita tentang doa-doa. Doa-doa berkaitan dengan nak dapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Muka surat 1519. Kepada sesiapa yang tak ada buku, saya kena share kitab Arab yang asal. Sebab kitab Arab ni ada. Yang mana martabat Allah, cinta Allah adalah kurniaan Allah. Allah Ta'ala bila dia sayang pada seorang, dia kurniakan cinta dia. Maka kita kena berusaha untuk mendapatkan cinta Allah ini, antaranya dengan cara sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa-doa yang ada daripada hadis-hadis Nabi SAW. Hadis-hadis yang Nabi SAW jelaskan tentang skrip doa untuk mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala dan juga cinta kepada orang yang Allah Taala cintai. Kita nak doa-doa tersebut dapat sama-sama kita amalkan, yang mana pada minggu lepas kita dah baca separuhnya, sedikit daripada tu kita dah baca, iaitu doa yang pertama, Allahumma ja'alni min ahbabika. Allahumma ja'alni min ahbabika. Ya Allah, kau jadikanlah aku ni dari kalangan ahbabika, daripada kalangan kekasih-kekasihmu. Habib itu perkataan singular. Perkataan singular. Kemudian dia punya perkataan pluralnya ahbab. Ahbab, kekasih-kekasih. Baik, saya akan share yang Arab punya, kitab Arab punya yang ada dalam komputer saya ni, untuk sama-sama dapat kita baca. Ni. Wa yurwa anna Dawud alaihi salam kana yaqulu, dan diriwayatkan bahawa Nabi Dawud alaihi salam selalu berdoa, Allahumma ja'alni min ahbabika. Ya Allah, jadikanlah daku min ahbabika, dari kalangan kekasih-kekasihmu. Fa innaka idza ahbabta, sesungguhnya idza ahbabta, apabila kamu sayang, abdan, seseorang hamba, apa kamu buat? Ghafarta dzambahu wa in kana azima. Bila kamu sayang seorang hamba, kamu sanggup ampun dosanya. Wa in kana azima, walaupun dosa besar macam mana pun. Wa qabilta amalahu wa in kana yasira, dan engkau akan terima amalannya sekalipun amalan itu sedikit sahaja. Ini doa Nabi Dawud alaihissalam. Jadi terkenallah doa-doa kasih sayang ni, antaranya doa Nabi Dawud. Skrip tu skrip Nabi Dawud alaihissalam. So skrip pertama, skrip Nabi Dawud yang diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW ialah Allahumma ja'alni min ahbabika fa innaka idza ahbabta 'abdan ghafarta dhanbah wa in kana 'azima wa qabilta 'amalahu wa in kana yasira. Ini doa yang pertama. Doa yang pertama. Baik, doa yang kedua. Doa yang kedua, wa kana Dawud alaihi salam yaqulu fi du'aihi,
Nabi Dawud alaihissalam yaqulu fi du'ahi. Orang belajar bahasa Arab. Ni nak bagi tahu macam mana belajar bahasa Arab ni. Bila ada kana, lepas tu datang selepasnya fi'il mudhari'. Kana yaqulu. Kana yaqulu. Kana ni adalah fi'il madhi. Past tense. Yaqulu ni fi'il mudhari', present tense. Bila gabung antara past tense kana dengan present tense yang datang selepas tu, maka memberi makna sentiasa. Jadi betul lah penterjemah ni terjemah Nabi Daud alaihissalam juga selalu berkata dalam doa baginda. Ni terjemahan yang tepat. Kana Dawud alaihissalam yaqulu fi du'ahi. Nabi Daud selalu berkata dalam doa baginda. Ini doa. Doa Nabi Daud alaihissalam. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon kamu, sungguhnya aku mohon daripadamu, hubbaka, kasih sayangmu. Minta Allah sayang kat kita. Lagi. Wa hubba man yuhibbuk. Wa hubba man yuhibbuk, kasih sayang orang yang mengasihimu. Maksud kasih sayang orang yang mengasihimu, aku nak, wahai Allah Ta'ala, mu bagi kepada aku kasih orang yang kasih kepadamu. Masukkan dalam hati aku rasa mencintai orang yang engkau cintai. Dua makna. Satu lagi, dicintai oleh orang yang dicintaimu. Mana wa hubba man yuhibbuk ni, aku mohon kasih sayang orang yang mencintaimu. Maknanya, ya Allah, kamu masukkanlah dalam hati aku supaya aku ni sayang kepada orang baik yang kau sayang. Dan masukkan juga dalam hati orang baik tu sayang pada aku. Kita nak orang-orang soleh ni sayang kat kita, dan kita juga nak kita ni sayang pada orang soleh. Jadi benda ni pun kena minta. Sebab ada orang yang tak sayang pada orang soleh. Ada orang yang benci pada ulama, ada orang yang nak bermusuh dengan orang baik, ada. Jadi kita minta dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, kamu jadikan aku ni jenis orang sayang pada orang baik. Dan orang baik pun sayang kat aku juga. Jadi wa hubba man yuhibbuk memberi dua makna. Pertama, menyayangi orang yang disayangi Allah. Yang kedua, disayangi oleh orang yang disayangi Allah. Baik. Dua, sebab konsep kasih sayang ni dia tidak bertepuk sebelah tangan. Jadi contoh, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku nak kasih sayangmu. Dengan makna aku nak aku ni pandai mencintaimu ya Allah, dan aku juga nak engkau mencintaiku. Dia dua-dua. Wa hubba ma yuhibbu, ya Allah, aku nak supaya aku disayangi oleh orang yang kau sayang, dan aku juga menyayangi orang yang kau sayang. Dua-dua. Baik, yang ketiga, wa hubbal amali alladhi yuballighuni hubbak. Wa hubbal amali alladhi yuballighuni hubbak. Dan jadikanlah aku ni menyayangi amalan yang menyebabkan aku sampai kepada kasih sayangmu. Wa hubbal amal. Wahai Allah Ta'ala, bagilah kepada aku kasih sayang kepada amalan yang dapat menyampaikan aku kepada kasih sayangmu. Kalau Allah sayang kita, kalau Allah Ta'ala sayang kita dengan sebab kita buat baik tu perbuatan baik yang Allah jadi sebab untuk kita disayangi, jadikan aku suka. Contoh, Allah suka sangat pada orang yang suka sembahyang jemaah. Kau jadikan aku ni pencinta sembahyang jemaah. Engkau suka sangat, ya Allah, kalau orang tu baca Quran. Kau jadikan aku ni pencinta baca Quran. Kau suka sangat kalau orang tu tolong orang lain. Kau jadikan aku pencinta suka tolong orang lain. Gitu. Baik, lagi. Dan taraf cinta dan kasih sayang kita kepada Allah ini melepasi segala-galanya. Sehingga kita kena doa pada Allah Ta'ala. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa mali wa minal ma'il barid. Ya Allah, kamu jadikanlah kasih sayang. Kamu jadilah kasih sayangmu lebih aku sukai daripada diriku, daripada keluargaku, daripada hartaku, dan daripada air yang sejuk. Maknanya, kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala jadikan kita ni paling sayang pada siapa? Sayang pada Allah. Sayang pada Allah. Maknanya kita letak Allah nombor satu. Lebih daripada sayang pada diri kita sendiri. Orang sayang pada Allah ni, dia sanggup mati.
Orang berperang fi sabilillah tu, dia sanggup mati. Diri dia sanggup sakit. Tak apa. Asalkan Allah Ta'ala sayang. Dia sanggup korbankan isteri dia sebab sayang Allah. Sanggup orang berperang fi sabilillah, tinggal anak, tinggal isteri. Kenapa? Kerana sayangkan Allah. Tu maksud dia. Baik. 2, doa. 3. Ini doa Nabi pula. Tadi doa Nabi Daud. Ini doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atani Rabbi azza wa jalla ya'ni fil manam. Tuhanku datang kepadaku. Tengok dia buat dia buat koma. Atani Rabbi, Tuhanku datang kepadaku. Pelik. Maksud dia fil manam, yakni fil manam, iaitu dalam mimpi. Maknanya aku dapat wahyu dalam mimpi aku. Kita jangan imagine lagu mana Tuhan datang pada Nabi SAW dalam mimpinya. Maknanya Allah Ta'ala mewahyukan kepada baginda SAW ketika baginda sedang tidur. Mimpi macam mana? Faqala, Allah Ta'ala berfirman kepada aku, ya Muhammad. Dia bagi tahu, wahai Muhammad, kau doa dengan doa ni. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Wahai Allah, aku mohon kasih cintamu dan kasih cinta orang yang mencintaimu dan amalan-amalan yang menyampaikanku kepada cintamu. Ada seorang guru nama Ustaz Abdullah Mujahid, dia tulis doa, tajuk buku dia doa mahabbah, doa kasih sayang. Ni antaranya. Doa mahabbah, doa kasih sayang antaranya inilah. Baik. Okey, baik. Ini semua adalah doa-doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Sebuah doa dah. 1, 2 doa Nabi Daud. 3 doa Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon cintamu. Wa hubba man yuhibbuk. Aku mohon cinta orang yang mencintaimu. Wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Dan cinta kepada setiap amalan yang menyampaikan daku kepada cintamu. Hebat hari ni. Ayat-ayat cinta saja ini. Tapi cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain adalah Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man yanfa'uni hubbuhu 'indak. Allahumma ma razaqtani mimma uhibbu faj'alhu quwwatan li fima tuhibbu. Allahumma wa zawaita 'anni mimma uhibbu faj'alhu faraghan li fima tuhibbu. Allahumma rzuqni, ya Allah rezekikan daku hubbaka, kasih cintamu. Bagi rezeki pada aku supaya aku dapat cintaimu dan aku dicintai olehmu. Wa hubba man yanfa'uni hubbuhu 'indak. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepada aku kasih sayang orang yang kasih sayangnya akan memberi manfaat kepadaku di sisimu. Maknanya kamu bagilah kepada aku ni supaya aku dapat menyayangi orang yang kalau aku sayang dia, aku dapat manfaat. Kalau aku sayang kepada dia, aku dapat manfaat di sisimu. Kita ni kalau kita kawan dengan orang alim, ulama-ulama, banyak manfaat kita dapat. Kalau ulama tu sayang kat kita, lagi banyak manfaat kita dapat. Kata Ustaz Ghazali, dia kata di Syria. Di Syria dia kata tok guru di Syria ni kalau kita pergi belajar dengan dia, kita sayang pada dia, dia sayang pada kita. Waktu dia belajar dulu, ada seorang tok guru dia, tok guru Quran. Ustaz Ghazali cerita kat saya. Guru Quran. Guru Quran ni dia belajar dengan Ustaz Ghazali belajar dengan dia sampai khatam 30 juzuk, dapat sanad. Kemudian guru tersebut telah lantik Ustaz Ghazali jadi imam di Masjid Syria untuk jadi imam tarawih, baca 30 juzuk. Punyalah sayang macam anak dia buat. Ustaz Ghazali kata untung, dia kata Ustaz Rifki, dia kata aku dapat doa dia. Doa Ahlul Quran. Dan dia kata lagi,
Dia bagi tahu pada saya, ketika dia tahu Ustaz Ghazali kahwin waktu belajar tu, dia kata kalau kahwin aku nak bagi kerja. Siap bagi kerja ni. Lepas tu balik ke Malaysia, balik ke Thailand. Balik ke Thailand lebih kurang dalam sebulan yang lepas, dia call saya. Ustaz Ghazali cerita call saya. Dia kata, Ustaz Rifki, Ana tak jumpa Tok Guru Ana dah hampir berapa tahun dah, 20 tahun dah. Sekarang dapat jumpa dalam Facebook. Dia suruh baca Quran pula. Dia suruh khatam sekali lagi. Dia kata, aku nak kau anak aku baca lagi Quran dengan aku. Baca lagi Quran dengan aku, dia kata. Tiap-tiap petang, telefon kat aku, baca Quran. Sampai hari-hari dia kata. Allahu Akbar. Inilah contoh menyayangi seseorang yang dapat manfaat kepada kita dengan sebab kita sayang kat dia. Jadi sebab kita sayang kat dia, dia suruh kita baca Quran dengan dia. Ini contohnya. Baik. Jadi kalau sayang pada artis K-pop, agak-agaknya apa manfaat kita dapat terhadap akhirat bila sayang pada artis K-pop? Agak-agaknya. Agak-agaknya lah. Jadi pelajar-pelajar sekolah kita ni suka sangat dengan artis K-pop ni. Agak-agak apa manfaat dia dapat? Baik sayang kepada alim ulama, dapat juga manfaat sayang kepada alim ulama tu. Baik. Allahumma ma razaqtani mimma uhibbu faj'alhu quwwatan li fima tuhibbu. Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah. Allahumma ma razaqtani mimma uhibbu. Ya Allah, ma razaqtani mimma uhibbu. Apa sahaja yang aku sukai yang engkau kurniakan kepadaku, faj'alhu quwwatan li fima tuhibbu. Maka jadikanlah ia kekuatan kepadaku untuk digunakan pada apa yang engkau sukai. Ya Allah, dia kata, kalau adalah benda yang kau bagi kat aku dan benda tu memang aku suka, kau jadikanlah kesukaan aku kepada sesuatu itu menyebabkan aku dapat kasih cintamu. Baik. Saya ni antara kesukaan saya, yang Allah Ta'ala cipta, suka mengajar. Suka sangat mengajar. Tak tahulah. Kalau mengajar tak apa. Jadi aku harapkan, ya Allah, dengan rezeki suka mengajar yang kau bagi pada aku ni, aku boleh gunakan untuk mendapatkan kasih sayangmu. Gitu. Gitu maksud dia. Ada pula makcik-makcik yang Allah Ta'ala bagi rezeki kepada dia. Apa rezeki? Rezeki suka masak. Jadi kita pun doa. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah suka masak aku ni, ya Allah. Tu maksud dia tu. Maksud mimma razaqtani tu. Jadikanlah rezeki suka masak yang kau anugerahkan kepada aku ni menjadi penyebab untuk aku dicintai olehmu. Jadi maknanya, kita masak, suka belanja orang, suka masak kat suami, suka masak kat anak-anak. Semua itu menyebabkan kita ni disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada minat-minat yang Allah Ta'ala rezekikan. Minat seseorang. Ada seorang ni minat seni suara. Seni suara, minat sungguh dia. Maka kita doa pada Allah. Allahumma ma razaqtani mimma uhibbu. Ya Allah, minat seni suara yang kau rezekikan kepada aku ni, jadikanlah seni suara yang aku minati ini sebagai penyebab untuk aku dekat kepadamu. Maka dengan seni suara yang dia minat ni, dia dijadikan oleh Allah, dia ni suka baca Quran dengan suara yang baik, suka azan dengan suara yang baik, suka menyanyikan lagu-lagu yang mendekatkan orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh makna kepada doa ni. Allahumma ma zawaita anni mimma uhibbu faj'alhu faraghan li fima tuhibbu. Apa maksud dia? Allahumma, satu lagi. Wahai Allah, apa sahaja yang aku sukai, yang kau jauhkan daripadaku, tidak berikan kepadaku, maka jadikanlah ia kelapangan bagiku untuk menumpukan fikiran dan hatiku pada apa yang engkau sukai. Baik. Maksud dia, kalau adalah satu-satu hobi yang aku tak sukai, kau tak bagi aku tu hobi tu, kau bagi aku hobi lain. Kau bagi aku hobi suka mengajar. Jadi kau jadikanlah hobi suka mengajar aku ni menyebabkan aku dekat padamu. Tapi ya Allah, kau tak bagi pula kepada aku hobi yang mana hobi tersebut sebenarnya boleh mendekatkan aku kepada kamu.
kau tak bagi kepada aku satu hobi, iaitu hobi menulis. Kau bagi aku ceramah je, menulis tak? Contoh. Jadi, engkau pula reda kalau aku menulis buku banyak. Tapi kau tak bagi. Kan ada ustaz kaki ceramah, tidak kaki tulis. Ada ustaz kaki tulis, tidak kaki ceramah. Jadi, ya Allah ya Tuhanku, sebab kau bagi aku ni minat ceramah, minat berceramah, maka kau jadikanlah ceramah itu mendekatkan diriku kepadamu. Satu lagi, tapi kau pula tak jadikan aku ni minat untuk menulis. Sedangkan menulis tentang agamamu ini kamu sukai. Jadi tapi kau tak masukkan itu minat ke dalam hatiku. Maka aku mohon, dengan sebab aku tak minat ceramah tu, aku tak minat menulis tu, jadikanlah ia kelapangan bagiku untuk menumpukan fikiran dan hatiku pada apa yang kau sukai. Jadi kau cover lah. Tu maksud dia. Kau cover ketidakminatanku pada menulis supaya aku ni jadi ceramah banyak sungguh. Faham maksud saya? Padahal dengan menulis itu boleh menyebabkan aku dekat padamu. Tapi sebab aku tak minat, so kau cover, kau top up ketidakminatan aku tu pada penulisan menyebabkan aku sibuk ceramah. Tu maksud dia. Tu maksud dia. Jadi maknanya yang kita minat, Allah Ta'ala lorongkan kita kepada kasih kepada Allah. Yang kita tak minat, Allah Ta'ala top up yang kita tak minat, menyebabkan kita ni menjadi bertumpu kepada benda yang kita minat. Faham maksud saya? Agaknya faham lah tu. Tu maksud doa ni. Jadi doa-doa kasih sayang macam ni kena, kalau boleh hafal. Saya belum hafal lagi. Saya hafal satu je. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Yang tu je. Satu je. Itu doa yang ketiga. Doa yang ketiga tu saya hafal dah. Ni yang doa keempat, doa kelima ni belum hafal lagi dan tak pernah jumpa pun. Sebelum ini. Hari ni baru jumpa selepas baca kitab ni. Ni hebatnya kita mengajar boleh menyebabkan kita tambah ilmu. Baik. Habis itu. Lagi. Diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa baginda selalu berdoa dengan doa ini. Allahumma ja'al hubbaka ahabbal asya'i ilayya wa khasyatika akhwafal asya'i indi waqta' anni hajatid dunya bisyauqi ila liqa'ik. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتي اللهم اجعل حبك اللهم اجعل حبك ini doa ni. Allahumma ij'al hubbaka, ya Allah jadikanlah cintamu ahabbal asya'i ilayya, perkara yang paling aku sukai. Jadikanlah kasih sayangmu sesuatu yang paling aku sukai, yang aku cintai. Wa khasyataka akhwafal asya'i indi, dan khasyah dan takut kepadamu sebagai benda yang paling aku takuti. Waqta' anni hajatid dunya bisyauqi ila liqa'ik. Tengok ni, kalau baca doa ni macam nak mati cepat je ustaz. Macam nak mati cepat je. Sebab mak tengok maksud dia. Waqta' anni, potonglah segala keperluan dunia daripadaku dengan kerinduan untuk bertemu denganmu. Sudah. Sudah, macam nak mati cepat je. Potonglah segala keperluan dunia. Yang ni yang Datuk Harudin cakap. Apa Datuk Harudin cakap? Dia kata orang yang paling bagus ialah orang yang meninggal dunia sebelum meninggal dunia. Orang yang meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Maknanya meninggal dunia tu jumpa Allah. Tapi sebelum dia meninggal dunia, dia meninggalkan dulu dunia. Maknanya tak ada dalam hati dia dunia. Yang ada dalam hati dia, nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya kata, baca doa ni macam nak pendek umur je ustaz. Sebab apa? Potonglah daripadaku hajat-hajat dunia. Keperluan aku kepada dunia. Dengan cara aku ni sayang dan rindu kepadamu sahaja. Sebenarnya saya jumpa orang yang orang yang soleh ni. Bila kita berbual dengan mereka, dia kata bila mana kita sayang kepada Allah Ta'ala, menyebabkan kita ni taklah nampak nak sangat pada dunia. Tak kejarlah. Tak kejar dunia. Tapi dunia ni datang murah rezeki dia. Lagu tu. Rezeki tu datang. Maknanya dunia dapat juga. Kita buat apa? Kita sungguh-sungguh
Nak dunia, kadang-kadang dunia lari. Tapi kita tak bersungguh mana dunia. Taklah bersungguh mana. Tapi kita ni banyak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan makna duduk masjid tak berhenti-berhenti. Tak. Maknanya hidup kita ni adalah hidup tujuan kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki akan datang berkali-kali ganda. Rezeki akan datang berkali-kali ganda. Kadang-kadang yang kita tak nak, kita tak niat pun datang. Saya jumpa dengan seorang ni. Seorang hamba Allah ni yang saya tahu kerja dia dakwah je. Kerja dia dakwah je. Ceramah apa, dakwah sana, dakwah sini, dakwah sana, dakwah sini. Saya tengok hidup dia senang. Saya tanya dia macam mana Haji? Nampak okey je kehidupan, anak-anak soleh. Anak-anak saya beasiswa belakang belajar. Semua JPA ambil bagi beasiswa. So saya tak kena bayar apa. Tengok. Allah bagi rezeki ikut situ. Penting 5 kali masjid jangan tinggal. 5 kali sembahyang jemaah jangan tinggal. InsyaAllah anak kita Allah Ta'ala akan hantarlah orang lain tolong pelihara, dia kata. Allah, saya kata, patutlah dia senang. Anak orang lain belajar, satu semester kena bayar berapa? Kolej ni. Tak, anak dia dapat PSPM je, JPA ambil. PSPM je, Kementerian Pendidikan ambil. Yang ni ambil. Duit dia, buat apa nak kerja banyak-banyaknya? Duit untuk anak selesai dah. Tu nak bagi tahu, tu contoh. Contoh apa? Contoh sekiranya seseorang itu menjadikan cinta Allah itu sebagai cinta yang tertinggi dia. Wa idza aqrarta a'yuna ahli dunya min dunyahum faqrar aini min ibadatik. Dia apa nama Allah, Nabi bagi tahu. Wa idza aqrarta, apabila engkau menjadikan qurratu a'yun. Aqrarta tu qurratu a'yun. Apabila kau jadikan menggembirakan ahli dunia dengan dunia mereka. Ahli dunia, qurrata ain bagi ahli dunia ialah dunia. Qurrata ain maksudnya penyejuk mata hati. Apabila kau jadikan penyejuk mata hati itu kepada ahli dunia dengan dunia. Apabila kau jadikan dunia itu penyejuk mata hati ahli dunia, kau jadikan penyejuk mata hatiku berada dalam ibadat kepadamu. Orang ahli dunia, paling dia suka bila dia dapat dunia. Suka tu. Orang ahli dunia kan, orang minat dunia. Dia jenis minat kereta besar contoh. Apakah kenikmatan yang dia dapati, yang dia perolehi? Nikmat yang paling dia nak bila dapat kereta besar. Dapat kereta besar. Sukanya aku dapat kereta besar. Okey. Sukanya aku dapat kereta besar tu, bagi ahli dunia kesukaannya tu. Jadi kalau kau jadikan dapat kereta besar, dapat rumah besar itu kesukaan ahli dunia, kau jadikan kesukaanku pula ialah pada beribadat kepadamu. Boleh bangun malam. Boleh bangun malam, sembahyang malam, kemudian baca Quran. Habis baca Quran, malam ni 1 juzuk. Allah sukanya. Dia nak suruh rasa suka gitu. Kau jadikanlah aku ni rasa suka sangat buat ibadat kepadamu, sebagaimana orang dunia suka dapat dunia. Tu maksud dia. Gitu. Inilah dia doa-doa kasih cinta. Jadi cantik sangatlah kalau doa ni kita simpan dalam handset, kita baca. Kita simpan dalam handset kita, kita baca sentiasa. Sebab nak buka buku ni payah. Nak buka buku ni payah. Nak buka buku ni. Ustaz tulis tak? So kaedah dia senang. Saya Ustaz, kalau baca dalam sujud boleh kan? Baca dalam sujud. Boleh baca dalam sujud, tak ada masalah. Sebab Nabi SAW sabda, apa dia? Sabda Nabi SAW sabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Sedekat-dekat hamba kepada Allah Ta'ala ialah ketika dia sedang sujud. Maka banyakkanlah sujud. Okey, baik. Tak apa. Kita akan kita buat terus. Nanti print screen. Print screen doa ni. Dengan maksud ya Ustaz? Dengan maksud pula. Sekejap. Nanti. Jadi doa-doa ni kita buat terus. Kita print screen. Kita simpan dalam handset. Nanti senang nak baca. Senang nak baca. Baik. Contoh. Nama tajuk doa mahabbah. Nama tajuk doa mahabbah. Doa satu. Doa satu apa dia? Doa satu yang tadi. Doa satu. Kita ambil doa satu.
Doa yang pertama yang kita belajar tadi ialah doa Allahumma ja'alni min ahbabika. Ya Allah, jadikanlah aku ni salah seorang daripada kekasihmu. Kerana apabila kau sayang kekasihmu, kau ampun dosa dia. Walaupun dosa itu besar. Dan bila mana kekasihmu buat amal, kau terima amalan dia. Walaupun amalan tu sikit. Tu doa satu. Ini doa Nabi Daud. Baik. Siapa-siapa nak ambil, masuk dalam komputer handset dia, boleh print screen. Sekejap, saya nak cantikkan. Saya tahu Saya print screen masuk dekat grup ni. masuk kat grup, nanti saya bagi makna pula. Nanti saya bagi makna. Print screen kena guna Mushaf Osmani sebab tuan-puan peminat Mushaf Osmani. Baik. Sekejap saya buat cantik-cantik. Kalau Sirah tolong print screen. Masuk dalam grup senang. Boleh baca kan? Doa pertama. Show ni. Doa pertama. Ya. Sekejap. Okay, doa pertama. Baca sama-sama. Baca sama. Kita amal terus. Allahumma ja'alni min ahbabika. Fa innaka idza ahbabta 'abdan ghafarta dhanbah wa in kana 'azima wa qabilta 'amalahu wa in kana yasira. Doa sebenarnya setakat ni je ni. Sebenarnya doa Allahumma ja'alni min ahbabika, doanya. Yang bawah ni ialah fa innaka idza ahbabta 'abdan ni itu adalah huraian. Tapi tak apalah sebab doa Nabi Daud. Doa satu. Doa dua. Doa dua. Nanti saya bagi makna pula. Kita terus amal lagi ni. Belajar sikit tak apa. Amal banyak. Baik. Doa yang kedua. Doa Ustaz, mahabbah. buat sikit suara. Tak Sikit dengar. suara. Tak dengar sangat. Ya. Kok mikrofon, kok speaker puan sebab orang lain dengar kan? Orang lain kuat tak? Cuaca. Wah, dengar jelas. Betul biasa. Perlahan. Dengar perlahan. Saya Tapi dengar. ada yang- Dengar Ah, dia yang biasa dengar kuat. yang Dengar kuat juga ada tu. tapi memang tak berapa kuat sangat. Perlahan. Tak Siapa yang tak berapa berapa dengar tu, refresh balik. Dia akan dengar balik insyaAllah. Refresh. Itulah. Ni dia biasa Baik. dengar Okey, je. terima kasih. Yang lain dengar kan? Baik. Yang kedua, doa yang kedua. Doa yang kedua. Doa yang kedua kita baca sama-sama. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Baik. Ini doa yang kedua. Print screen Ustaz Yasirah. Baik, ada Ustaz Yasirah. Okay. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amali alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa mali wa minal ma'il barid. Baik. Dua. Okey. Yang ketiga, Ustazah Yasirah dah share. Sekejap lagi saya akan share. Saya akan bagi pada Kak Salihah pula untuk Kak Salihah share kan. Jadi berapa doa belajar? 2, 3. 3 sama juga. 3 sama. 3 sama dengan 2, lebih kurang. Yang keempat terus. Allahumma rzuqni hubbah. Okey, ini yang keempat. Yang keempat tapi 3 dengan tu sama. Baik. Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man yuhib wa hubba man yanfa'uni hubbuh indaka. Ya pun boleh hafal lagi. Ini kalau baca doa ni, kalau nak suruh orang baca doa, saya belum hafal, tak sedap nak ngajar. Saya kena hafal dulu. Baru sedap sikit ngajar. Baik, doa seterusnya.
Baca sama-sama. Baca sama-sama. Allahumma rzuqni hubbaka. Sama-sama. Allahumma rzuqni hubbaka. وحب من ينفعني حبه عندك اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. Hebat Nabi SAW. Dia punya bahasa tu. Dia punya bahasa tu. Kalau orang belajar bahasa Arab, dia akan kagum dengan bahasa Nabi SAW. Walaupun baginda SAW tidak diajar syair oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut, وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ. Dan kami tidak ajar kepada Nabi itu bersyair. وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Dan tidak patut pun untuk Nabi itu pandai bersyair. Sebab bagi Nabi, Quran pun lebih hebat daripada syair. Aku ajar pada Nabi. Jadi, walaupun Nabi tidak menguasai lah syair-syair sebagaimana Allah Ta'ala bagi tahu, tapi Allah bagi kepada dia kekuatan, kehebatan bahasa. Bahasa ni. Kalau orang baca hadis dari Nabi, tengok dia bercakap, tengok doa-doa dia, memang cantik. Memang cantik orang kaji bahasa. Sebab tu orang buat PhD tajuk wacana doa Rasulullah. Dalam banyak PhD orang kaji tentang bahasa Rasulullah SAW. Jadi kalau orang jenis minat bahasa, cantik sangat kaji bahasa Rasulullah SAW. Tapi kita ni dah lama, dah lambat dah nak minat bahasa pun. Nak beli kat kedai Pak Arab pun bertukar lagi. InsyaAllah ada anak, ada cucu, ajar bahasa Arab. Waktu ni lah kalau kita belajar ajar anak, ajar cucu bahasa Arab, kita akan rasa, oh hebatnya bahasa Arab Nabi SAW. Baik, yang terakhir sekali ialah Allahumma ja'al hubbaka ahabbal asya'i ilayya wa khashyataka akhwafal asya'i indi. Ni. Cukup 3-4 doa ni, cukup lagi ni. Boleh tak buka soal jawab. Nak sikit lagi ni. Senang belajar zaman sekarang. Allah bagi kemudahan. Kalau zaman dulu nak salin lagi. Tapi zaman sekarang tak perlu salin dah. Ambil gambar je. Ramai lagi tak belajar. Ya Allah Ustaz, yang paling mudahnya duduk kat rumah je Ustaz. Tak payah start kereta. Tak payah start kereta. So pahala tidak sebesar pahala dulu lah lagi. Tapi tak apalah. Okey. Allahumma ja'al hubbaka jangan lagi. Ada silap bagi. Ada silap bagi. Allahumma ja'al hubbaka ahabbal asya'i ilayya wa khashyataka akhwafal asya'i indi. Buku Arab apa nama tu silap bagi. Okey, baik. Tu. Okey, habis dah. Buka sesi soal jawab lah. Tak apalah, baru 2 live belajar ini pun. 2 muka. Sesi soal jawab kalau ada. Kita buka sesi soal jawab. Okey, soalan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak doa ni kita minta kasih sayang dari Allah dan kita minta kasih sayang daripada hamba dia. Boleh tak kita bacakan doa-doa ni untuk orang yang macam memusuhi kita ke, kita tahulah dia memusuhi kita lah, biar hati dia tu macam terpaut ataupun lembut hati untuk tidak memusuhi kita atau menyakiti kita atau dengki dengan kita. Baik. Doa kasih sayang ni kita mohon kasih sayang orang yang menyayangi. Dia ada satu lagi doa. Dia ada satu lagi doa nak suruh orang semua orang apa nama? Orang yang bermusuh dengan kita tu tak sakit hati dengan kita ataupun tidak bermusuh dengan kita. Ada lagi Allahumma ja'alni mahbuban. Yang tu.
jadikanlah aku ni sebagai orang yang sentiasa dicintai. Ada satu lagi. Maknanya yang ni doa ni adalah doa kita nak supaya ni kita sayang pada orang yang Allah sayang. Dan orang yang Allah sayang pun sayang juga kat kita. Jadi kalaulah kita baca doa ni, Allah Ta'ala insya-Allah akan masukkan kepada orang-orang baik tu pakat sayang kat kita belaka. Orang baik tu pakat sayang kat kita belaka. Jadi ada seorang hamba Allah ni, dia tak suka kat kita. Kita nak supaya dia tu okey dengan kita, tak bergaduh dengan kita. Maka boleh tak kita baca doa ni? Yalah, kita baca doa ni insya-Allah. Kita baca doa ni insya-Allah. Kalau dia tu orang yang Allah sayang, dia akan jadi sayang kat kita. Sebab kita mohon cinta Allah dan cinta orang yang Allah sayang. Tapi kalau dia tu Allah tak berapa nak sayang mana, sebab dia jenis tak semayang, lepas tu dia buat bergaduh dengan kita. Macam mana kita nak suruh dia ni tak menyakiti kita? Tu maksud saya. Tak menyakiti kita. Tak menyusahkan kita. Kenapa? Kerana susah sangat. Susah sangat orang yang berdengki dengan kita ni. Yang ni lah bila mana kita mula-mula kita lahir anak kita, lahir anak. Bila lahir anak tu Nabi SAW ajar kepada kita supaya kita baca doa kepada anak kita ni tidak dibenci oleh para pendengki. Ada. Itu untuk anak kita. Tidak dibenci oleh para pendengki. Jadi kita mohon kepada Allah SWT supaya kita tidak dibenci oleh para pendengki untuk anak kita. Doanya, u'idzuka bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min kulli 'ainin lammah wa min kulli syaitanin wahammah. Itu doa supaya anak kita ni tidak menjadi orang yang dibenci oleh orang yang mendengki. Kita ni Nabi SAW sabda, bukan Nabi, kata-kata orang Arab, kullu dhi ni'matin mahsud. Sesungguhnya setiap orang yang dapat nikmat mesti dia akan didengki. Kita tak buat sakit hati kat orang pun, tapi sebab kita ni Allah bagi nikmat, mesti kita akan didengki. Jadi bahaya ni bila orang dengki kat kita, bila orang tak puas hati dengan kita. Bila orang tak puas hati dengan kita, dia benci pada kita, dia tak sayang pada kita. Kalau benci setakat benci lagi, okey lagi. Nanti takut kok dia buat lebih daripada tu. Maka diajarkan kepada kita supaya baca Qul a'udzu birabbil falaq. Tu sebabnya. Ayat akhir sekali Qul a'udzu birabbil falaq, apa maksud dia? Qul a'udzu birabbil falaq, ya Allah aku bermohon denganmu ya Allah Tuhan yang mencipta malam dan siang. Min syarri ma khalaq, aku bermohon lindung. Lindung daripada pertama, min syarri ma khalaq, lindung daripada makhluk yang kau cipta. Satu, makhluk kejahatan, makhluk yang kau cipta. Satu. Yang kedua, wa min syarri ghasiqin idza waqab, minta kamu lindungi aku dari kejahatan malam bila malam melabuhkan tirainya. Biasanya orang buat jahat lu mencuri apa malam lah. Dua. Yang ketiga, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan daripada kejahatan tukang-tukang sihir yang meniup-niup. Tukang sihir kan bila dia nak tiup-tiup, dia jampi-jampi dia tiup. Dia tiup. Kalau nak santau pun dia tiup. Naffatsat, ditiup-tiup fil 'uqad, di simpulan-simpulan. Bagaimana tukang-tukang sihir bila dia nak buat sihir, dia ambil kain ke, dia baca kain kuning ke, kemudian dia tiup-tiup ke. Minta jauh daripada kejahatan tukang sihir. Dan yang terakhir sekali, wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada kejahatan orang yang mendengki bila dia berdengki. Ayat inilah yang sebenarnya paling sesuai untuk kita baca tiap-tiap hari dengan harapan orang yang tak suka kita tak dengki pada kita. Dia sekadar tak suka je. Dia tak dengki pada kita. Dia tak suka je. Jadi kita macam mana kita nak supaya kita ni dapat kesukaan dia? Supaya dia suka kat kita. Dia tak benci pada kita. Antaranya qul a'udzu birabbil falaq, dan kita baca sentiasa doa ni dengan harapan nanti Allah Ta'ala jadikan dia ni baik. Bila dia baik, aku dah minta sentiasa dengan Allah, ya Allah jadikanlah aku ni orang mendapat cinta orang yang kau sayang. Doa ni. Doa yang kita baca sebelum ni. Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah aku nak cintamu, wa hubba man yuhibbuk, dan kasih cinta orang yang mencintaimu dan orang yang dicintai olehmu.
Maknanya orang yang kau sayang akan sayang pada aku. Jadi sekarang ni dia belum sayang lagi pada aku, dia duduk berdengki dengan aku doakan supaya dia soleh, nanti dia soleh, dia okey lah. Sekarang sebab dia kurang soleh, minta tolong kau lindung aku daripada kedengkian dia. Jadi qul a'udzu birabbil falaq tu kena baca, sebab tu waktu nak tidur kan kita baca 3 qul. Betul lah tu. Jadi doa ni adalah doa untuk mendapat kasih cinta Allah dan kasih cinta orang yang Allah sayang. Tu maksud dia. Adapun orang yang suka dengki dengan kita, suka tak sayang pada kita, kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada keburukan dia. Nanti dia baik dah tu, kita doakan kebaikan. Allahumma hdihi fa innahu la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaum aku kerana dia tidak mengetahui. Tu doa. Doa Nabi SAW. Baik. Dia ada satu lagi doa tapi bukan doa Nabi ni. Allahumma ja'alni mahbuban 'inda. Allahumma ja'alni mahbuban. Ya Allah, kau jadikanlah aku ni disayangi. 'Inda qulubin nas, di sisi hati-hati manusia. Ada doa tu. Tapi bukan doa Nabi. Doa yang telah diskripkan oleh alim ulama kita. Tak salah kalau kita nak baca. Allahumma ja'alni mahbuban. Ya Allah, kamu jadikanlah aku ni disayangi. 'Inda qulubin nas. Ada lagi banyak lagi lah doa-doa kasih sayang ni yang telah diskripkan oleh ulama kita selain daripada skrip Nabi SAW. Okey, ada lagi soalan? Terima kasih Ustaz. Ada lagi soalan? Okey. Tak ada? Biasa banyak soalan. Ustaz, ada yang minta terjemahan tu nanti. Nanti saya terjemahkan. Free lah terjemahkan bagi PowerPoint tu. Okey, tak apa, nanti saya terjemahkan. Okey. Ada satu, nak suruh kita ni disayangi oleh orang ni ada ayat penyayang. Ayat penyayang ni. Ayat penyayang. Ini ayat penyayang. Bukan ayat penyayang. Perbuatan yang menyebabkan kita disayangi. Ni. Ini Nabi bagi tahu ni. Baik. Okey ni. Rahimallahu mra'an samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza iqtada. Litakuna mahbuban 'indan nas wa marhuman 'indallah. Dia kata apa? Dia kata Allah Ta'ala amat merahmati seseorang yang bertolak ansur kalau dia menjual. Maknanya dia jual ni harga tak terik mana, kata-kata. Mana kalau dia dalam dia bila dia menjual, dia jual taklah nampak payah sangat. Mudah beri harga. Kalau orang minta tawar, mudah bagi. Samhan idza ishtara, dan juga samhan idza ishtara, dia ni juga mudah bertolak ansur bila dia membeli. Contoh orang datang rumah kita. Ni biasa macam ni lah. Contohnya orang perempuan dah lepas daripada bersalin, datang orang mengurut kat rumah kita, panggil dia ngurut. Berapa ni sejam ni? 80 lah. Kita pun bagi 100. Jenis tu. Jenis senang bagi lebih. Ni berapa harga ni? Ni RM8.50 nasi hari ni. Tak apa, ambil 10 lah. Jenis tu. Bila beli pun dia bagi lebih. Bila dia berniaga dia bagi kurang. Macam tu. Samhan idza qada. Samhan idza qada, bila dia buat satu keputusan pun dia tolak ansur, banyak tolak ansur. Baik, kalau orang lagu ni kata Nabi SAW, litakuna mahbuban 'indan nas. Dia akan jadi orang yang amat disayangi di sisi manusia. Wa marhuman 'indallah, dan amat dikasihi di sisi Allah. Ni. Jadi jangan duk berkira sangat. Utamanya servis-servis baru ni, ada orang datang rumah. Dia servis, saya suruh servis aircon. Jadi orang surau ni kadang-kadang bila dia datang rumah kita aircon saya rosak sikit je. Datang kadang-kadang berapa ni? Alah, tak apalah Ustaz, RM20 sudahlah.
RM20 sudahlah. Jenis RM20 sudahlah. Jangan bagi 20, kena bagi lebih. Kena bagi lebih. Bagi lebih. Bila kita bagi lebih, lain kali kalau kita panggil, dia datang. Mudah datang. Ada seorang tu pula, saya panggil rumah, datang, Allah tak apalah ustaz. Alah RM10 je kot buat beli rokok. Tak nak. Tu biasa. Boleh beli rokok lepas okey ustaz. Bukan banyak pun ni, RM10 je kot beli rokok. Saya kata RM10 saya bagi ni bukan beli rokok saya tak bagi 10, bagi lebih, tapi jangan beli rokok. Minta tolong. Nak beli rokok, beli benda lain. Duit lain. Dia ni beli berah ke, beli apa, tak apa ustaz. Duit ustaz ni saya tak beli rokok. Tu ada juga. Bagi dia, alah tak apalah lepas beli rokok. Tak seronok beli rokok. Khidmat untuk kita beli rokok tak sedap. Jadi nak bagi tahu, kita biar bagi lebih supaya kita akan jadi mahbuban indan nas, disayangi di sisi manusia, marhuman indallah, dirahmati di sisi Allah. Moga-moga kita semua yang ada dalam ni menjadi mahbuban indan nas, marhuman indallah. Jadi adalah ulama-ulama dia buat balik doa ni. Dia buat balik doa ni. Dia apa nama panggil? Dia modify doa ni. Contoh modify doa ni, contoh untuk kita mudah faham bagaimana ulama-ulama kita ni dia modify doa daripada kata-kata Nabi, tapi dia modify. Dia modify doa. Macam mana? Jadi doa macam ni. Sekejap. Nak bagi tahu betapa ulama-ulama yang dengar Nabi cakap, dia pun cuba untuk modify doa tu supaya dia jadi macam tu. Baik. Contoh modify doa daripada hadis Nabi. Tadi kita dengar hadis Nabi. Ni yang modify jadi doa pula. Dia jadi gini. Tadi doa hadis tadi dia tukar jadi doa gini. Dia tukar jadi doa gini. Apa doanya? Allahumma ja'alni mahbuban 'indan nas wa marhuman 'indallah. Ya Allah, jadikanlah aku ni disayangi di sisi manusia dan dirahmati di sisi Allah. Dia jadi gitu. Tadi kalau kau jadi orang yang suka bertolak ansur, nanti kau akan disayangi oleh manusia dan kau akan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dia pun ambil perkataan tu, dia jadikan satu doa, Allahumma ja'alni mahbuban indallah. Ya Allah, jadikanlah aku ni disayangi di sisi Allah, di sisi manusia, mahbuban indallah, indan nas, disayangi di sisi manusia, wa marhuman indallah, dan dirahmati di sisi Allah. Allah Ta'ala tengok aku, dia rahmatku. Manusia tengok aku, dia sayang aku. Ini contoh bagaimana berlakunya dia panggil iqtibas, istilah bahasa Arab. Iqtibas. Modified daripada kata-kata kepada doa. Ini contoh. Orang belajar bahasa Arab dia tahu ni. Contoh. Jadi kalau nak dapat doa, nak suruh orang sayang, doa Nabi ke? Tak, bukanlah doa Nabi. Tapi modified ungkapan Nabi kepada satu doa. Ini contoh. Ustaz present tu dia besar sikit. Saya nak print screen. Nak print screen pula. Allahumma ja'alni mahbuban 'indan nas wa marhuman 'indallah. Ataupun marhuman 'indallah wa mahbuban 'indan nas. Maknanya dirahmati di sisi Allah dan disayangi oleh manusia. InsyaAllah kita semua akan disayangi oleh Allah. Dia kalau orang sayang ni, kalau Allah sayang ni, Nabi SAW sabda dalam satu hadis panjang. Idza ahabballahu fulanan. Tak apa, nanti saya tunjuk hadis ni. Idza ahabballahu fulanan. Kalau Allah Ta'ala sayang seseorang hamba dia, Allah Ta'ala buat apa? Nada Jibril. Allah Ta'ala akan panggil Jibril. Nada Jibril. Allah Ta'ala akan panggil Jibril. Jibril mari sini. Bila Allah Ta'ala panggil Jibril, Allah Ta'ala bagi tahu kepada Jibril, inni uhibbu, aku sayang orang tu. Aku sayang orang ni. Kata Allah. Jadi bila aku sayang kat dia, fa ahibbah. Hadis ini adalah Musnad Ishaq bin Rahawai. Kejap saya nak tunjuk hadisnya. Kamu juga kena sayang dia. Jadi Jibril pula panggil geng-geng malaikat. Maka sebab Jibril kan ketua malaikat. Bila Jibril panggil geng malaikat, Jibril bagi tahu pada malaikat. Wahai semua malaikat, I want to tell you,
Bahawasanya Allah sayang orang ni. Innallaha idza ahabba 'abdan, sungguhnya Allah Taala kalau dia sayang seseorang hambanya, nada Jibril, dia panggil Jibril. Fayaqulu, dia bagi tahu pada Jibril, innallaha ahabba fulanan, Allah Taala sayang kat orang tu. Fa ahibbuh, mu semua, maka kamu semua kena sayang dia belaka. Thumma yunadi Jibrilu ahlas sama. Jibril panggil penduduk-penduduk langit, malaikat-malaikat masih ni. Hai malaikat semua, innallaha ahabba fulanan fahibbuh. Wahai malaikat, aku nak bagi tahu kamu, Allah Taala sayang kat orang ni. Katalah orang tu nama Ahmad kata. Maka Allah Taala panggil Jibril, Jibril, Ahmad yang duduk kat Taman Yu ni aku sayang sungguh kat dia. Kau kena sayang kat dia. Jibril pun bagi tahu pada malaikat, malaikat, Allah sayang kat Ahmad kat Taman Yu ni. Maka semua kamu kena sayang pada Ahmad. Bila semua sayang pada Ahmad, thumma yudha'u lahul qabulu fil ardi. Kemudian Allah Ta'ala bila malaikat sayang, bila Allah sayang, Allah jadikan dia ni seorang yang diterima di muka bumi. Mana di bumi ni, orang terima dia. Orang tak bergaduh dengan dia, orang tak benci kat dia, orang suka kat dia. Macam tu. Sebab Allah Ta'ala masukkan dalam hati orang-orang supaya sayang kat dia. Syaratnya, dia ni sayang kepada Allah Ta'ala. Suka kalau kita jadi orang yang disayangi Allah Ta'ala. Allah pun sayang, manusia pun sayang. Tu cara dianya. Malaikat pun sayang. Bila malaikat sayang, bila Jibril bagi tahu sentiasa, ni kamu kena sayang pada Ahmad ni. Antara yang dengar, Jibril kata, ialah malaikat maut. Jadi bila malaikat maut dengar, nanti nak mati tu, dia pun tarik nyawa pelan-pelan, letaklah teruk sangat. Kerana apa? Kerana Allah sayang kat kita. Dan malaikat pun malaikat pun tahu Allah sayang kat kita dan diarahkan oleh Allah supaya kita menyayangi, supaya malaikat menyayangi kita. Jadi untungnya jadi orang yang Allah Taala sayang. Ini ada hadis ini diriwayatkan, hadis ini bertaraf hasan sahih. Hasan sahih riwayat At-Tirmizi. Sama juga dengan orang yang Allah Taala benci. Ni takut ni. Wa idza abghadallahu 'abdan, bila Allah Taala benci pada seorang hamba, nada Jibril, Allah panggil Jibril, inni qad abghadtu fulanan, aku benci kepada fulanan, orang ni. Fayunadi fis sama', maka Jibril pun bagi tahulah kepada orang lain supaya benci juga pada dia. Thumma tanzilu lahul baghdha'u fil ard, kemudian perasaan kebencian itu dimasukkan ke dalam hati orang-orang kat muka bumi, pakat benci belaka ke dia. Pakat benci belaka ke dia. Hadis hasan sahih riwayat At-Tirmizi daripada Abu Hurairah. Ini dia bukti Allah sayang dan cara kita nak dapat kesayangan dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita semua akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukuplah sekadar tu. Ustaz. Ya. Ustaz, berkenaan dengan hadis ni, saya pernah tanya Ustaz 13 tahun lepas lah. Berkenaan, kalau Allah sayang, jadi orang sayang dia. Soalan saya, kenapa ada di antara orang-orang baik, terutama orang ulama lah kan, kenapa ada juga yang benci dia? Sedangkan ikut ni dia sebut, kalau dia tu baik, dia disayangi. Tapi kenapa dia dibenci? Awak tanya saya lama dah ni. Waktu dulu lagi awak tanya saya. Saya ingat. Saya pun jawab. Waktu tu saya jawab. Sebab saya kata, malaikat pun takut nak masuk dekat dengan orang ni. Sebab malaikat nak pergi kat dia, nak masuk rasa cinta pun, malaikat tak tergamuk lagi. Sebab orang ni jahat sangat. Dia faham tak saya? Jadi bila mana seorang tu, katalah, seorang hamba Allah Ahmad ni, Allah sayang. Dan malaikat pun sayang. So apa tugas malaikat? Malaikat akan turun ke bumi dan masukkan ke dalam hati orang supaya sayang kepada si Ahmad. Tapi malaikat tak pergi jumpa dengan seorang yang jahat ni untuk masuk dalam hati dia rasa sayang pada Ahmad ni. Sebab dia terlalu jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham? Jadi adalah orang yang juga benci pada orang-orang alim, orang baik ni. Sebab apa? Sebab malaikat pun tak pergi kat dia nak masukkan rasa sayang yang Allah Ta'ala suruh masukkan. Maknanya dia duduk jauh sangat dengan Allah Ta'ala, jauh sangat dengan malaikat. Sampai dia tak nampak kebaikan orang yang baik. Tu maksud dia. Nabi sebut dalam ni,
Allah Ta'ala jadikan orang ini diterima, dikabul, kabul. Macam Nabi lah. Nabi SAW ni baik, patut orang sayang belaka. Tapi ada Abu Lahab. Kenapa? Malaikat tak masuk dekat nak masuk dalam hati Abu Lahab tu supaya sayang. Kata Ustaz Ghazali, dia bagi tahu pada saya bagaimana sekolah dia didengki. Padahal sekolah tu pelajar-pelajar ramai. Tapi ada juga orang dengki. Hei, pelik sungguh Ustaz Rifki, dia kata. Saya kata biasalah. Bila ada Nabi, ada Abu Lahab. Biasa bila ada bila ada Nabi Musa, ada Fir'aun. Bila ada Nabi Ibrahim, ada Namrud. Akan ada orang yang malaikat tak tergamuk nak pergi duduk dekat, nak masuk rasa cinta. Yang Allah Ta'ala suruh masukkan ke dalam hati orang-orang sebegitu. Kita doa hidayah lah kepada dia. Nanti insya-Allah nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jadikan dia baik dengan kita, insya-Allah. Berbual duk tak lama lepas tu takdir Allah Ta'ala, orang tu diuji oleh Allah Ta'ala sakit, pergi hospital. Duk hospital. Ustaz Ghazali pergi ziarah. Ustaz Ghazali pergi ziarah dia, pergi ziarah. Orang yang buat gitu pada Ustaz Ghazali. Bila Ustaz Ghazali pergi ziarah, dia menangis. Dia kata tak ada orang buat gini, dia kata. Baik sungguh, saya minta maaf banyak-banyak. Baik sampai sekarang dua orang tu. Yang dulu nak matikan sekolah Ustaz Ghazali disebabkan apa-apa dengki. Jadi akhir sekali baik sebab Ustaz Ghazali pergi ziarah. Saya kata kepada Ustaz Ghazali, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Betul kata syair Arab. Ahsin ilan nas tastab'id qulubahum. Kamu buat baik kepada orang, pasti orang itu akan melutut kepada kamu. Tidak sekarang, akan datang. Betul. Anta pergi ziarah dia. Ana pergi itu sebab ana ingat kata-kata anta, Ustaz Rifki. Anta pernah cakap dalam satu ceramah, anta kata apa yang Hamka buat kepada Soekarno. Oh, betul-betul saya pernah cakap. Hamka cakap pada Soekarno, bila mana Soekarno hampir meninggal dunia, Soekarno pesan kepada Hamka, Buya, tolong jadi imam sembahyang saya ketika saya mati. Jadi imam solat jenazah saya. Sedangkan Soekarno itulah yang mempenjarakan Buya Hamka. Dialah yang mempenjarakan Buya Hamka sehingga Hamka amat tension. Dalam kitab tasawuf moden ada disebut ketensionan Hamka ni. Hamka kata aku hampir bunuh diri sebab tension sangat, stres sangat duduk dalam duduk dalam penjara Soekarno ni. Jadi oleh kerana teruk sangat ni, aku baca buku aku Tasawuf Moden. Aku baca Tasawuf Moden, orang pun tanya, orang penjara tanya, Hamka baca buku Hamka? Buya baca buku Buya? Aku pun jawab, Buya sedang menasihati Buya. Maknanya tensionnya dia ni. Tiba-tiba bila kawan ni nak mati, minta dia jadi imam sembahyang jenazah. Bila minta jadi imam sembahyang, Buya pergi ke tak pergi? Buya Hamka pergi. Dan Buya Hamka jadi imam. Orang tanya, bukankah Soekarno yang menganiayai Buya? Kenapa Buya jadi imam sembahyang dia? Buya Hamka jawab, berlaku baik kepada orang yang melakukan kebaikan kepada kita itu biasa. Membalas jahat kepada orang yang melakukan jahat kepada kita itu biasa. Tapi berbuat baik kepada orang yang melakukan jahat kepada kita itu luar biasa. Hanya orang budiman baru mampu melakukannya. Sebab tu dia kata, Ana ingat ceramah hantar Ustaz Rifki. Jadi orang tu buat nanya pada Ana, dia sakit kat hospital, Ana pergi ziarah, Ana doa pada dia. Sampai sekarang Ana baik dengan dia. Oh betul. Betul. Jadi nak bagi tahu, akan ada orang tak suka pada kita. Tapi kita doa banyak-banyak, nanti dia suka. InsyaAllah tak rugi. Sekarang untung, dia pula bantu sekolah Ustaz Ghazali. Pelik manusia ni, kalau Allah Ta'ala nak buka hati, senang je. Moga-moga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk akhirnya sama-samalah kita tutup dengan doa-doa yang kita belajar hari ini. Hari ini kita belajar banyak doa. Jadi kita akan doakan sama-sama. Moga-moga Allah SWT terima doa kita dan kita menjadi hamba Allah yang disayangi olehnya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu cintamu dan mencintai orang yang mencintaimu. Wa hubbal amali alladhi yuballighuna hubbak, dan kurniakan kepada kami mencintai segala amalan yang boleh menyebabkan kami dicintai olehmu. Allahumma ja'al hubbaka
ahabba ilayya min anfusina wa ahlina wa amwalina wa minal ma'il barid. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau jadikanlah cinta kepadamu itu sebagai suatu perkara yang amat aku sukai, lebih daripada aku sukai diri aku sendiri, lebih daripada aku sukai dan cintai keluarga aku sendiri, lebih daripada aku cintai kepada harta-hartaku, dan lebih aku cintai daripada air-air yang dingin dan sejuk. Allahumma ja'alna mahbubin indan nas, Allahumma ja'alna mahbubin indan nas wa ja'alna marhumina indallah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini orang yang disayangi di sisi manusia dan dirahmati di sisimu, ya Allah. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man yanfa'uni hubbuhu indak. Allahumma ma razaqtana mimma nuhibbu faj'alhu quwwatan lana fima tuhibbu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kurniakan kepada kami cinta kamu dan cinta orang yang memberi manfaat kepada kami bila kami mencintai mereka di sisimu. Ya Allah, apa-apa perkara yang kami sukai, Kau jadikanlah perkara yang kami sukai itu sebagai sebab untuk kami dapat kasih sayangmu. Dan apa-apa perkara yang kami tidak sukai, yang mana perkara yang kami tidak sukai itu sebenarnya mendekatkan kami kepada kamu, tapi kami tidak mampu melakukannya kerana tidak minat kami kepadanya, maka kamu jadikanlah perkara yang kami sukai itu dapat menampal kekurangan pada perkara yang kami tidak sukai tapi mendekatkan kami kepadamu. Allahumma ja'al hubbaka ahabbal asya'i ilayna. Ya Allah, kamu jadikanlah cinta kamu sebagai perkara yang paling kami cintai. Wa khasyatika afkhafal asya'i indana. Kamu jadikanlah perkara yang takutkan kepada kamu itu sebagai perkara yang paling ditakuti oleh kami. Waqta'anna hajatid dunya bisyauqi ila liqa'ik. Dan kamu jadikanlah cinta kami dan rindu kami bertemu denganmu menyebabkan kami tidak perlu sangat bersungguh-sungguh bertamak halaba dalam mencari dunia. Wa idza aqrarta a'yuna ahli dunya min dunyahum faqrar a'yunana min ibadik. Kalaulah kamu jadikan kemuncak nikmat ahli dunia bila mereka mendapat dunia, kamu jadikanlah kemuncak nikmatku bila aku dapat beribadat dan menyembah mengabdi diri kepadamu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama. Afwan. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama.